This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar Permata Dai. Alhamdulillah hari ini hari Khamis 12 hari bulan Ogos 2021. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk bertemu, belajar lagi untuk mata pelajaran pengurusan diri walaupun secara dalam talian. Dah lama dah kita belajar dalam talian ni. Daripada bulan berapa lagi itu? Bulan 4 kan? Sekarang dah masuk bulan 8, bulan kemerdekaan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, marilah kita sama-sama bacakan Al-Fatihah dan juga doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi sebagaimana lazimnya mula-mula kelas, cikgu akan berkongsikan statistik semalam, berapa ramai yang kena berkaitan dengan COVID-19. Okey. Pada awal minggu ni ada seorang artis wanita terkenal negara yang meninggal dunia kerana COVID. Siapa tahu nama dia siapa? Hari Senin hari tu dah disemadikan. Siti? Ya. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ada lagi, bukan Siti Nurhaliza, Siti Sarah. Itu dia meninggal kerana COVID. Itu kira syahid tu. Syahid kerana apa? Syahid kecil lah. Dalam Islam dia syahid kecil kerana dia meninggal kerana melahirkan anak. Anaknya dilahirkan secara pembedahan. Anak dia adalah di hospital tu, masih kecil lagi. Dilahirkan, dibersalinkan pun, dibedah pun tak cukup 9 bulan. Kalau kita bayi, selalunya orang bersalin 9 bulan mengandung kan. Anak dia melalui pembedahan 7-8 bulan dah dibedah, dikeluarkan oleh doktor. Bukan senang kalau anak-anak yang bayi yang matang ni, umur 7-8 bulan ni, banyak dia punya cara nak uruskan dia lain, tak sama macam bayi yang lahir 9 bulan seperti biasa. Kerana dia punya sistem badan dia tak lengkap lagi. Cikgu tahu, cikgu ada pengalaman. 2 orang anak cikgu, dua-duanya lahir tak cukup bulan. Yang sulung anak cikgu tu lahirnya 7 bulan. 7 bulan berat dia 1 kilogram lah. 1 kilogram. 1050 gram. 1 kilogram. Berat mana 1 kilogram tu? Kalau kamu ada tolong mak kamu angkat ataupun kendalikan plastik gula pasir putih kat dapur tu, itu 1 kilo lah tu. Itulah berat anak saya masa dia lahir dulu. Kemudian anak yang kedua saya pula besar sikit, 1.8 kilo. Seolah-olah kamu angkat 2 bungkus gula pasir yang 2 paket 1 kilo tu. Kecil tak kecil anak cikgu tu dulu. Okey, baik. Sambung balik kepada situasi COVID-19 di Malaysia pada 11 Ogos malam. Semalam sebanyak 20,780 kes baru dilaporkan di seluruh negara. Kemudian daripada 20,780 tu dah okey. Kes barulah. Kemudian yang jumlah sembuh adalah 17,973 orang semalam. Jumlah kes aktif 233,358 dan jumlah kes kematian baharu adalah 211. Jadi kamu kat mana-mana sekarang ni, kalau kamu nak keluar rumah, jangan lupa pakai topeng pelitup muka. Mana apa kes dah terlalu
terlalu banyak sekarang ini. Kamu kenalah jaga keselamatan diri kamu. Okay, baik. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut lagi, cikgu nak tengok apa ni yang tugasan minggu lepas yang buat kolaj tu, kolaj makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat tu. Ada buat tak? Siapa nak tunjuk dulu? Dah buat tak kolaj tu? Okey, Nazrin boleh tunjuk kat cikgu. Yang minggu lepas punya. Ke dah hantar kat sekolah? Ada yang cikgu tu. Oh, ada hantar sekolah. Ada hantar sekolah, bagus. Ada yang tak hantar sekolah lagi tak? Okey, saya tahu mesti ada yang tak sempat hantar sekolah lagi kan? Okey. Yang saya tahu tadi Nazmin dengan Nazrin dia orang masih tak sempat hantar ke sekolah. Okey, kita tengok apa ni. Okey. Okey, Nazrin boleh tunjuk dekat kawan-kawan. Cuba tengok contohnya. Itu makanan berkhasiat tu. Ada gambar brokoli, ada tembikai. Okey, bagus. Makanan yang tak berkhasiat apa pula? Nazrin boleh tunjuk kepada kawan-kawan? Macam-macam ada tu. Ada hotdog, ada coklat. Okey, bagus. Itu adalah contoh makanan yang tidak berkhasiat. Okey, bagus. Alhamdulillah. Semua murid cikgu ni yang rajin. Pandai buat. Jadi pada minggu ini cikgu nak masuk satu topik yang penting, iaitu tentang batasan pergaulan. Sentuhan selamat dan tidak selamat. Ini kalau mudah nak cakapnya ialah berkaitan dengan gangguan seksual. Sebab tu sekarang ni jangan kata apa ni orang perempuan, orang laki-laki pun boleh kena cabul. Dulu cikgu di sekolah cikgu yang sebelum ni ada murid laki-laki sekolah cikgu kena apa ni, dia dalam budak laki-laki tu dia dalam perjalanan ke sekolah. Budak laki-laki tu dia jalan kaki seorang-seorang dia. Tiba-tiba dia ditahan oleh seorang lelaki, dibawa ke satu tempat yang sembunyi. Dia telah diliwat. Diliwat. Tahu diliwat tu apa? Kalau perempuan buat kalau laki-laki yang buat kat perempuan tu kita kata dirogol kan. Kalau lelaki dengan lelaki dia kata diliwat. Okay? Jadi cikgu nak kongsikan satu video. Jadi kita tengok video ini dahulu ya. Kalau video ni nanti sangkut-sangkut tak apa, jangan takut. Nanti cikgu akan bagi link dia semula di dalam WhatsApp kelas. Yang ni bukan. Ini iklan. Hai adik-adik, saya Cik Lina. Hari ini kita akan belajar mengenai sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tidak selamat. Okey, sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Sekejap, saya nak kuatkan sikit ni, saya pun tak dengar ni. Okey. Ada dua jenis sentuhan, iaitu sentuhan yang selamat dan sentuhan yang tidak selamat. Sentuhan selamat ataupun sentuhan okey adalah sentuhan yang baik untuk kita. Sentuhan tak selamat ataupun sentuhan tak okey pula adalah sentuhan yang tidak baik untuk kita. Sentuhan yang selamat dan okey membuat kita gembira. Ia membuat kita senyum dan ketawa. Ia membuat kita rasa lebih baik mengenai diri kita dari segi dalaman dan luaran. Sentuhan yang tidak selamat dan tidak okey akan membuat kita merasa marah dan sedih. Ia membuat kita runsing dan menangis. Adik-adik kan telah belajar tentang bahagian peribadi. Sentuhan tidak selamat ialah apabila seorang menyentuh bahagian peribadi dan menyebabkan kita rasa tidak baik dan sedih.
Sentuhan yang selamat dan sentuhan okey membuat kita gembira. Seperti semasa berjabat tangan, memberi high five, membantu orang yang cedera dan memegang tangan semasa melintas jalan. Sentuhan yang selamat dan sentuhan okey membuat kita rasa gembira, selesa dan seronok. Sentuhan yang tidak selamat dan tidak okey akan membuat kita rasa sedih, marah dan keliru. Ini berlaku apabila seseorang cuba untuk mencederakan kita, meramas atau menyentuh kita dalam cara yang tidak selesa. Sentuhan yang tidak selamat dan tidak okey adalah apabila seseorang cuba bermain atau pegang kita dalam cara yang menyebabkan kita rasa sakit, marah atau runsing. Sentuhan yang tidak selamat dan tidak okey akan membuat kita menderita, rasa salah, marah dan sedih. Ia juga akan membuat kita berasa runsing dan menangis. Jika adik-adik berasa tidak selamat dan tidak okey, adakah adik-adik tahu apa yang perlu dibuat? Anda boleh menjerit untuk meminta bantuan ataupun berkata, berhenti, jangan sentuh saya. Anda juga boleh lari atau memanggil untuk bantuan. Ingat, adik-adik mesti bersuara sehingga anda mendapat bantuan. Beritahu sesiapa yang adik-adik percayai dan dapatkan pertolongan jika anda rasa kurang selamat dan tidak okey. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk sentiasa menjaga diri ya, dan sentiasa berani bersuara jika ada orang membutuhkan ataupun mengganggu adik-adik. Animasi ini telah dicipta dan disuarakan oleh Gayatri Answar untuk pihak Johor Women's League dan kempen tindak di atas kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Protect and Save the Children. Okey, tadi dalam video tadi tu dia telah kongsikan berkaitan dengan sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Okay, mari kita sama-sama lihat pada modul yang cikgu dah bagi ya. Bagi yang ada boleh buka. Bagi yang tak ada boleh ikut saja apa ikutnya. Ini cikgu paparkan di skrin . Okey, baik. Boleh nampak tak? Yang cikgu tunjuk ni? Okey, nampak . Baik. Baca sama-sama dengan cikgu ya. Ikutnya. Okey, pergaulan ialah satu percampuran bersama individu lain. Batasan pergaulan pula merupakan had-had yang perlu dipatuhi seseorang individu dalam pergaulan
Pergaulan. Sesama. Ahli. Ahli. Keluarga. Keluarga. Jiran. Tetangga. Tetangga. Rakan-rakan. Dan masyarakat. Dalam pergaulan terdapat bahagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Lelaki dan perempuan adalah dilarang untuk menyentuh mana-mana bahagian tubuh akan yang berbeza Andina berikut ialah bahagian badan yang tidak boleh disentuh. Okey ya. Okey. Okey, tengok. Okey, ikut cikgu. Okey, pertama bibir. Payudara. Perut. Zakar. Farash. Okey. Kemudian muka surat berikutnya. Okey, bahu. Punggung. Paha. Okey.
Jadi cikgu ulang semula ya, tak apa. Okey, dengar penerangan cikgu okey. Okey, yang kita baca sama-sama tadi ya, okey. Pergaulan ialah satu pencampuran bersama individu lain. Ini pergaulan ni yang berlaku ni lah, sama ada kita di sekolah kita dalam kelas kan. Kita berkawan dengan kawan-kawan kita yang lain. Di rumah kita bergaul dengan ahli keluarga kita. Di perjalanan apabila kamu bermain dengan rakan-rakan kamu yang sama taman. Kemudian dalam pergaulan ni dia ada istilah yang kita panggil batasan pergaulan. Memang kita boleh berkawan dengan kawan kita, tapi kita ada batasan pergaulan ni, kita kena ada had-had. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh dibuat. Sesama ahli keluarga, jiran, tetangga, rakan-rakan dan masyarakat. Okay? Okay. Dalam pergaulan ni ada bahagian tubuh yang boleh disentuh dan tak boleh disentuh. Kalau ikut yang dalam video tadi, apa yang kita boleh antara kita sama-sama kita? Iaitu bersalaman. Bersalaman pun, shake hand tu pun antara laki-laki hanya dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan. Cikgu pun kalau salam pun dengan pelajar laki-laki saja. Cikgu tak salam dengan pelajar perempuan. Pelajar perempuan pun dia hanya salam dengan pelajar-pelajar perempuan saja. Cikgu perempuan pun dia tak salam dengan pelajar laki-laki. Dia hanya salam dengan pelajar perempuan. Dengar ni, laki-laki dan perempuan adalah dilarang untuk menyentuh mana-mana bahagian tubuh rakan yang berbeza jantina. Berbeza jantina tak boleh sentuh, yang sama jantina pun tak boleh sentuh. Terutama sekali bahagian-bahagian yang terlarang. Okey, tengok antara bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh, kalau lelaki tak boleh pegang perempuan punya, yang perempuan pun tak boleh pegang yang laki-laki punya. Sama-sama jantina pun sepatutnya tak boleh bahagian-bahagian ini, kerana ini adalah bahagian yang sulit. Sama-sama bibir pun tak boleh pegang. Jangan tiba-tiba kamu nak pergi pegang bibir rakan kamu. Tak boleh. Kemudian payudara. Okey, bahagian dara kamu. Laki-laki ke perempuan ke tak boleh bagi orang lain pegang. Ini adalah bahagian yang sensitif. Sama macam bibir. Perut pun tak boleh pegang. Jangan saja-saja nak pergi pegang perut kawan kamu. Semasa main ke di sekolah ke tak boleh pegang. Kemudian bahagian berikutnya ialah bahagian kemaluan. Kalau yang laki-laki zakar, kalau yang perempuan faras. Tak boleh pergi pegang zakar ataupun faras rakan kamu sebelah tu. Kalau dalam masyarakat tiba-tiba kamu berjalan kan, ada orang nak cuba pegang bahagian-bahagian sulit ni, tak boleh. Jangan bagi. Beritahu kepada mak ataupun ayah kamu. Minta tolong, jerit tolong. Bahaya ni, tak boleh dibagi pegang pada orang lain. Okay, bahagian bahu pun tak boleh dipegang. Saja apa ni, Nazmin nak pergi pegang bahu Ayuni tak boleh. Ayuni saja nak pergi pegang bahu Nazmin tak boleh. Tak boleh pegang. Okey. Kemudian bahagian punggung. Saja dalam kamu beratur nak pergi kantin tu kan, tiba-tiba pergi ada orang tepuk punggung kamu dari belakang. Tak boleh. Bagi tahu kat cikgu siapa yang pergi pegang punggung kamu tu. Ni tidak boleh dilakukan. Dan yang akhir sekali, paha kamu. Paha kamu pun tak boleh dipegang oleh orang lain. Rakan kamu pun tak boleh pegang paha ni. Jadi ini adalah kita katakan sebagai sentuhan yang tidak selamat. Sentuhan tak selamat, jangan bagi pegang paha, jangan bagi pegang punggung, jangan bagi pegang bahu.
Jangan bagi pegang bahagian kemaluan kamu. Jangan bagi pegang bahagian perut. Jangan bagi pegang bahagian bayu udara dan juga bibir. Okey, baik. Jadi bagi yang dah dapat kertas modul ni, okey, kamu boleh baca semula teks yang ni dan sambung titiknya bersama dengan mak, ayah ataupun penjaga kamu. Siapa-siapa yang tolonglah. Selain pada mak dan ayah, mungkin abang ataupun kakak. Okey. Minggu ini buat yang ini dahulu yang minggu 26 ni dahulu. Okey, yang minggu 27 kita insya-Allah kita akan buat pada minggu hadapan. Okey. Tapi baik kalau budak continue. Baik. Ada apa-apa soalan sebelum cikgu nak tanya kamu? Tak ada. Okey. Okey. Jadi hari ni kita telah belajar tentang sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat. Kita juga telah belajar tentang pergaulan dan juga batas pergaulan. Okey. Mana kamu tak ada soalan, cikgu nak tanya. Okey, mula dengan Darin dulu. Okey. Bahagian apa yang orang tidak boleh pegang? Bagi satu Darin. Perut. Perut tak boleh pegang. Bagus. Okey, cikgu nak tanya Ayuni pula. Ayuni, bahagian apa yang cikgu dah tunjuk kawan. Bibir tak boleh pegang. Okey, cikgu nak tanya Afifah pula. Afifah, bahagian apa yang tak boleh orang lain pegang Afifah pada badan kita Afifah? Bau-bau. Bahu. Okey, bahu bagus. Okey, bibir dah. Bahu dah. Perut dah. Nazrin nak cuba? Bahagian apa tak boleh bagi orang pegang lagi? Punggung. Bagus. Lagi? Tangan. Tangan boleh kalau shake hand boleh. Kalau sama-sama laki-laki boleh shake hand. Laki-laki dengan perempuan tak boleh. Kalau laki-laki sama laki-laki, Hanif dan juga Nazrin boleh shake hand. Ayuni, Afifah dengan Darin boleh shake hand. Salam. Okay. Laki-laki dengan perempuan tak boleh. Kalau sama Tina boleh. Okey Hanif, apa lagi bahagian badan yang kita tak boleh bagi orang pegang? Bibir dah. Lagi? Bawah sikit ni. Apa ni? Sini apa? Ni. Apa? Dada kita. Terutama yang perempuan. Jangan bagi siapa-siapa pegang. Kalau ada siapa-siapa pegang, bagi tahu dekat mak ataupun ayah. Okey. Baik, saya rasa setakat itu sahajalah kelas kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kelas ini. Okey, insya-Allah besok kita akan jumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam. Okey, bye. Assalamualaikum. Boleh lihat ya. Mana pada mana? Bye. Bye bye Viva.